sebab, bukan satu sebab sahaja. So tuan-puan, ibu bapa dan penjaga cuba kenal pasti adakah penyebab yang saya akan beritahu nanti. Salah satu penyebab yang menyebabkan anak tuan-puan susah untuk tidur. Okay, this is based on few factors. Age, umur. First kali umur, age. Based on studies, research, inconsistent findings. They have some research say this dan some research say other way. Saya bagi contoh. Ada satu kajian ni mengatakan kanak-kanak autisma pada young age, preschool age, they doesn't have any sleep disturbance. Maksudnya waktu prasekolah tu, umur prasekolah tu tak ada masalah tidur. Tapi bila pergi peringkat sekolah, peringkat remaja, terutamanya remaja, masalah tidur tu makin ketara dan mula dipamerkan. Dan kajian tersebut mendapati sebabnya the children, especially di school age, pada peringkat sekolah dan remaja ni, they start own their electronic device. Dah mula ada handphone, tablet, iPad. So mereka they spend most their night time to play with this gadget. Okay? So lambat tidur. So kajian tersebut mengatakan. Ada juga kajian yang mengatakan kanak-kanak autisma mengalami masalah tidur yang ketara pada umur at the young age, preschool age, 2 tahun sampai umur 6 tahun. Kenapa? Kajian tu mendapati kanak-kanak autisma kebanyakan, saya tak cakap semua, saya cakap kebanyakan mengalami masalah sensory atau deri, macam previous webinar yang macam Mr. Kanin terangkan tu, masalah sensory. So masalah sensory adalah satu sebab yang menyumbang kepada masalah tidur. Nanti kita akan pergi kejap lagi, kita akan pergi dengan lebih mendalam tentang masalah sensory. So apabila kajian ini mengatakan kanak-kanak autisma pada umur 2 hingga 6 tahun, masalah sensory itu abnormal sensory processing or sensory issue sangat ketara. Dia tak resolve lagi. Dia waktu itu sebab anak-anak tersebut pada umur sekian, pada umur prasekolah ni tidak dapat lagi exposure pada environment. Dia tidak aktif lagi. Dia masih mungkin spend kat rumah ataupun jarang-jarang keluar untuk. Tapi bila peringkat mereka masuk peringkat umur, peringkat sekolah, mereka dah pergi sekolah, dah bergaul dengan orang, dah berjumpa. Pergi peringkat remaja lagi dah, pergi mall ataupun dia dah aktif, dah boleh pergi playground sendiri contohnya. So bila dah start bergaul dengan orang, semua dah explore the environment, dia dah sensory issue tu dah makin resolve, dia dah makin elok. Okay, dia dah boleh makin boleh adapt. This is what we call sensory habituation. Okay, so peringkat sekolah dan remaja, masalah tidur tu dah makin kurang. Tapi peringkat kanak-kanak, masalah tidur tu sangat ketara. Okay, itu menurut pada umur. Then we move into the pathophysiology. Okay, pathophysiology di kalangan kanak-kanak autisma. Specifically about hormone. Okay, they have 2 hormone. This is melatonin and serotonin. Melatonin, this hormone specifically released from our brain, specifically for sleep. Melatonin ni ditenangkan kita. Dan melatonin ni akan dihasilkan oleh otak paling banyak pada waktu malam. Dan pada waktu malam, apabila kita tutup lampu, suasana bilik tidur totally dark, gelap sepenuhnya, melatonin akan lebih banyak terhasil. Okay? Dan kajian oleh Rossignol and Fayre ni mendapati melatonin production, penghasilan melatonin di kalangan kanak-kanak autisma kurang. Sebab tu ada setengah kes bila ibu atau ayah jumpa doktor, doktor akan prescribe ubat-ubat tidur. Salah satunya ialah melatonin melatonin induced medication, sleep medication, dia untuk bantu anak tersebut tidur sebab kekurangan melatonin. Right? Same goes to serotonin. Serotonin dia banyak fungsi, salah satunya untuk tidur, tapi dia banyak fungsi. Serotonin pun less production, dikurang penghasilan dia di kalangan kanak-kanak autisma. Right. Seterusnya gender female is higher compared to male. Female children with ASD is higher, lebih masalah tidur berbanding dengan kanak-kanak lelaki. Right. Ini kajian didapati oleh Ku ni they have conduct this study at HKL, Hospital Pakar Kanak-kanak.
They found that female is higher compared to male yang ada masalah tidur. Then we move into the severity of ASD sendiri. Saya tak I prefer not to use the severity lah, but I choose just use the diagnostic criteria, which is have two criteria untuk mendiagnose seseorang kanak-kanak itu autism. So dia ada dua jenis, which is social communication deficits and repetitive and restricted behavior. Alright. In term of social communication deficit ni, bagaimana ia boleh menyumbang kepada masalah tidur? Ialah kerana kanak-kanak autisma yang mengalami masalah tersebut, dia susah untuk faham waktu tidur. Contohnya macam ibu panggil, jom, kita pergi tidur. Ibu dah sebut, verbal, dia tak faham. Dan ibu siap tunjuk, jom tidur dekat sini. Ibu tunjuk katil, jom tidur, jom mari sini. Okay, ibu dah tunjuk, gesture. Pun dia masih tak faham. So dia tak faham disebabkan masalah komunikasi, susah untuk tidur juga. Okay. Another diagnostic criteria which is repetitive and restricted behavior, yang kita cakap tingkah laku berulang-ulang, stereotype ataupun ritualistic. Okay, contohnya macam hand flapping semua tu. Dia broad, dia sangat luas. RRB ni, repetitive and restricted, sangat luas. Saya ada satu kes ni pada waktu tu dia umur 9 tahun. 9 tahun dia autism with hyperactive. Dia ada satu attachment, kita cakap dia attachment pada unusual object. Dia attachment pada hanger, penyangkut baju. Hanger ni sepanjang masa dia datang tempat saya kerja untuk buat terapi semua, dia akan bawa hanger ni. Dia tak boleh pisah dengan hanger. It's more on, it's like it's a glue to him. Dia dah kuat dengan hanger tu. Sebab bila dia main hanger tu, kenapa dia pegang, dia suka gantung hanger tu kat jari dia dan dia suka pusing-pusing. Bila dia pusing-pusing tu dia asyik. Dia asyik, dia suka benda tu. Kalau saya duduk sebelah dia gantung hanger tu dan saya tolong pusingkan, dia akan gelak, dia suka. Saya buat tinggal tu. So dia, dan contoh pada waktu malam tidur, dia kena bawa hanger tu. Kalau hanger tu macam mak dia ambil ke, ni mak dia daripada maklum balas daripada mak, ibu ataupun hanger tu terjatuh daripada katil, dia senang terjaga. Dia akan terjaga dan dia akan ambil hanger tu balik. Tapi apabila dia terjaga, dia susah untuk tidur. Ini antara sebab-sebab lah, saya bagi contoh. Detektif apa dia? Diagnostic criteria of ASD. Okay, now we move into the sensory issue. Okay, sensory issue atau abnormal sensory processing. Dalam diagnostic criteria kanak-kanak autism, sensory issue ni dia jatuh dalam RRB. Okay, dia salah satu subdomain dalam RRB. Okay, so sensory issue. Saya tak cakap semua, kebanyakan kanak-kanak autisma mengalami masalah area. Regardless with any type of sensory domain, mungkin satu, mungkin pelbagai sensory, masalah deria, contohnya telinga, mata, right? Dia besar, dia luas. Okay. Apabila mereka mengalami masalah deria, mereka susah untuk tapis dan proses, filter and process. Upcoming sensory stimuli, incoming sensory stimuli. Deria yang datang, stimuli yang datang daripada persekitaran tu, telinga, mata, mereka susah untuk proses. So, bagi kanak-kanak autisma yang senang, kita cakap overstimulation, overstimulation, too much of sensory input, they are unable to filter out and process it. One of the symptoms, they will become meltdown. Okay. Meltdown ni di mana kadang-kadang tu dia dah banyak sangat sensory input, dia dah rasa macam burn out, dia dah tak boleh terima, dia akan menjerit, dia akan menangis, dia akan rasa tak selesa semua. So apa yang dia mampu buat, dia menangis dan menjerit saja. So apabila dia menangis dan menjerit, ambil masa untuk dia untuk calm, untuk tenang, sebab dia masih rasa resah, anxiety. Okay? So anxiety itu yang menyebabkan anak tersebut susah untuk tidur. Okay? So ambil masa untuk mungkin delay dia sleep, sleep latency tu, sleep untuk tidur pada waktu tersebut.